Antaranya adalah sistem ataupun teori Ahad Ahmad Muhammad. Teori Ahad Ahmad Muhammad ini tidak jauh berbeza dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ini dan apa yang dilakukan oleh golongan Kristian sehingga menuhankan Nabi Isa. Saya pernah membuat satu ceramah mengkritik teori Ahad Ahmad Muhammad yang dibawa secara khusus oleh Ar-Razi Hashim yang kini berada di berada di Malaysia. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau. Okey. Tetapi cara kami menyambut anda adalah dengan mengkritik anda. Okey. Dan kami harap dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ar-Razi Hashim di Malaysia ini tidak menyebarkan teori Ahad Ahmad Muhammad itu. Lebih kurang 2 jam saya berusaha untuk mematahkan teori tersebut. Dan kalau awak ingat, sahabat-sahabat yang berada di sini, antara dasar penghujahan yang dia gunakan adalah sebuah hadis palsu yang tidak ada ragu kepada kepalsuannya, iaitu Ana Ahmad bila mim wa Arabi bila ain. Dia mendakwa menukil hadis palsu ini daripada kitab Al-Jawahirul Khamsah yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghaus, salah seorang nama besar di dalam tarekat Syattariyah. Dan saya menyifatkan kitab itu sebagai kitab sihir, ya. Dan jangan kata saya bukan saya bukan siapa-siapa untuk bercakap tentang isu ini, ya, kerana sihir dan pembelajaran sihir bukanlah satu perkara yang asing bagi saya. Okey. Dan rawatan sihir juga bukanlah satu perkara yang asing bagi saya. Jadi jangan sekali-kali berani mendakwa bahawa Nur Daros bercakap tentang satu perkara yang dia tidak tahu. Saya sudah menelaah kitab Al-Jawahirul Khamsah itu. Dia tidak berbeza dengan kitab-kitab sihir. Dan daripada kitab itulah Ar-Razi Hashim, mungkin itu salah satu kitab, saya tidak kata itu satu-satunya kitab beliau dapat hadis palsu itu. Di dalam kitab itulah terdapat Ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim, iaitu Ahad. Ya, Ahad itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat penjelasan Ar-Razi Hashim tentang teori Ahad Ahmad Muhammad itu, dia tidak banyak berbeza dengan teori hypostatic unionnya Kristian. Okey. Dan saya harap video ini sampai kepada beliau. Okey. Saya harap video ini sampai kepada beliau dan kalau perlu beliau respon, sebab saya melontarkan satu kritikan yang agak berat kepada beliau. Teori Ahad Ahmad Muhammad ini tidak jauh berbeza daripada teori hypostatic unionnya Kristian, yang mana mereka mendakwa dalam diri Jesus Christ itu ada gabungan 2 nature, iaitu the divine nature and the human nature of Christ. Dan apabila kita tanya geng-geng makrifat ini di tanah Jawa ataupun di tanah Melayu, mereka akan pegang perkara yang sama. Ada Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin. Dan Muhammad Batin itu rujuk kepada Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah yang terhasil daripada Nurullah. Nur Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan daripada Nur Muhammad itulah segala-galanya tercipta. Sama seperti apa yang ada di dalam the Gospel of John, ya. In the beginning was the word, iaitu logos, kalimah yani. And the word was with God. And the word was God. Okay? Ini menunjukkan proses tajalli itu ataupun emanasi. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Okay? Begitulah cara mereka menafsirkan konsep Nur Muhammad ini. Walaupun pihak-pihak yang menyokong teori ini menafikan, kata ini tidak ada kena-mengena dengan Trinity, tidak ada kena-mengena dengan teori hypostatic union dan sebagainya. Tetapi kalau diizinkan, saya ingin menjemput beliau untuk berdialog khas berkenaan dengan teori Ahad Ahmad Muhammad beliau ini. Teori Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah versi Ar-Razi Hashim ini. Okey?
Kita bukan bercakap berkenaan dengan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kita bukan bercakap tentang ayat tersebut, tapi kita bercakap tentang teori Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah yang dibawa oleh saudara Ar-Razi Hashim ini. Dan saya ada terlihat sebuah video, kalau tak silap saya ini ceramah beliau baru-baru ini ataupun di waktu yang lain, saya tidak pasti, tapi kelihatannya disampaikan di Malaysia. Okey, di mana beliau mengkritik orang-orang yang mengkritik teori Nur Muhammad ini. Beliau mengkritik orang-orang yang mengkritik teori Nur Muhammad ini. Maka beliau kata orang yang banyak ingkarnya itu banyak jahilnya. Okey, tapi bagi saya yang banyak ingkarnya beliau. Okey, aktharta al-inkar alaina, kamu yang banyak sangat mengingkari kami, ya? Kamu mengingkari orang-orang yang mempersoalkan keabsahan hadis Nur Muhammad itu, yang boleh dikira hampir-hampir sepakat para ulama hadis bahawa hadis Jabir yang didakwa ada di dalam Musannaf Abdul Razak itu adalah palsu. Jadi yang kuat mengingkari adalah golongan Ar-Razi Hashim dan yang sepertinya. Aksartal inkar alaina, kamu yang banyak mengingkari. Dan apa yang beliau katakan? Beliau seolah-olah macam mengatakan orang yang mengingkari Nur Muhammad ini jahil dan sebagainya. Dan antara dalil yang beliau bawa untuk menyokong adalah tafsiran seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair. Apabila Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi, dan perumpamaan cahayanya kamishkatin, perumpamaan cahayanya. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in ini, menafsirkannya itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan mishkat. Okey, saya tidak mahu meneruskan menafsirkan ayat tersebut, panjang ya. Cuma saya ingin beritahu itu adalah tafsiran yang memang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi itu salah satu pandangan. Salah satu pandangan. Majoriti ulama mengembalikan kata namanya itu, perumpamaan cahayanya itu, nya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersesuaian dengan siyak ayat itu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Dan perumpamaan cahayanya iaitu balik kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat penghujung ayat itu juga merujuk kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang diinginkan. Itu pada penutup ayat. Jadi kalau kita lihat konteks ayat tersebut, ia lebih sesuai merujuk kepada cahaya Allah. Tetapi tak ada masalah, memang ada para ulama lain yang mengatakan tafsiran-tafsiran lain. Antaranya adalah Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mathalu nurihi itu merujuk kepada perumpamaan cahaya yang berada di dalam hati orang mukmin. Nah, itu adalah tafsiran sahabat. Kita nak tinggikan tafsiran sahabat ke? Kita nak tinggikan tafsiran Sa'id bin Jubair? Dan tafsiran Sa'id bin Jubair itu dia tidak ambil daripada Ibn Abbas. Dan kita dapat Ibn Abbas mentafsirkan lain. Ibn Abbas mengatakan bahawa nya itu kembali kepada qalbil mu'min. Perumpamaan cahaya yang berada dalam hati orang mukmin adalah bagaikan mishkat. Sa'id bin Jubair kata perumpamaan cahaya yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita nak ambil yang aula. Kalaupun kita terima, baik. Kalaupun kita terima bahawa tafsiran Sa'id bin Jubair itu kita ambil sebagai tafsiran paling kuat, katalah ia tetap tidak menyokong teori hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad versi yang dibawa oleh Ar-Razi Hashim. Sebab tidak ada umat Islam, tak kiralah Salafi yang aliran begitu keras ataupun Sufi yang begitu longgar, tidak ada seorang pun yang menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi Muhammad sebagai cahaya dalam Al-Quran. Tidak ada orang. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya. Dan sebagian ulama menafsirkan, ataupun mungkin semua ya, ulama menafsirkan
telah datang kepada kamu cahaya itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu umat Islam pun yang menafikan ayat tersebut. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan nur di situ? Kami mengambilnya sebagai nur maknawi, iaitu Nabi membawa cahaya hidayah kepada manusia. Dan kami berhenti di situ. Kalau berhenti di situ kita sepakat. Tetapi masalahnya dengan teori yang dibawa oleh orang-orang seperti Ar-Razi Hashim ini, yang beliau bukan pelopornya, sebab ada ada orang-orang lain yang pernah membawa teori yang sebegini. Beliau menyertakan sekali hadis palsu yang kita sebutkan tadi itu. Itu palsu yang tidak ada lagi keraguan padanya. Masakan mungkin Nabi Muhammad SAW, masakan mungkin, nampak keluar Indonesia dah. Masakan mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah Ahmad tanpa mim, aku Ahad. Lepas tu, ana Arabian bila ain, aku Arab tanpa ain, iaitu Rabb, aku adalah Rabb. Biadab sungguh kenyataan begitu itu menisbahkan kepada Nabi SAW. Saya tahu Ar-Razi Hashim akan kata apa? Dia akan kata bahawa ini bukan hadis, ini kalam ilhami. Dia kata ini kalam ilhami. Mari saya ajak berfikir sama. Boleh dikelentong orang-orang yang tak faham. Cuba kita tangkap perkataan kalam ilhami itu. Apa maksud kalam ilhami? Kalam ilhami itu apa maksudnya? Datang daripada siapa? Datang daripada siapa? Boleh jadi ilham daripada syaitan, tapi saya fahamlah, takkan Ar-Razi nak kata ni ilham daripada syaitan. Ilham daripada siapa? Paling rendah apa? Malaikat. Kan? Adakah Ar-Razi Hashim berani mengatakan bahawa itu adalah ilham malaikat? Atau yang dimaksudkan adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu tak masuk akal. Kenapa saya kata tak masuk akal? Sebab tengok kenyataan itu. Ana Ahmad bila mim. Ana tu siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. So tu siapa yang cakap? Nabi yang cakap. Itu hadis. Jangan ingat orang bodoh ya. Jangan cuba nak main pusing-pusing dengan kelembutan, dengan gaya kamu yang kelihatan ilmiah dan akademik. Bukan semua orang termakan ya. Cakap saja hadis. Kalau kamu berani mendakwa itu Nabi yang cakap, kalau bukan Nabi yang cakap, siapa yang cakap? Ana tu merujuk kepada siapa? Siapa yang sebut ana? Ana tu ditunjuk kepada siapa? Rasulullah yakni. Ya Rasulullah adalah Ahmad bila mim, Ahad, dan Arab bila ain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau didengar ceramah beliau panjang. Okay, saya syorkan sahabat-sahabat pergi lihat video kritikan saya kepada Ar-Razi Hashim pada beberapa bulan yang lalu untuk lihat secara terperinci ya, sedikit. Cumanya saya nak galakkan anda dapatkan kitab ini. Yang ditulis oleh Ustaz Amirul Ashraf Fazal dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Saya rasa ini antara buku pertama dalam dunia yang mengaitkan sejarah penuhanan Jesus dengan teori Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Saya jemput Ar-Razi Hashim, saya jemput Dr. Jahid Siddiq ya, sebab Dr. Jahid Siddiq juga ada dalam majlis yang sama. Kalau tak silap saya kalau saya salah saya tarik balik. Tapi kenyataan Dr. Jahid itu yang dikeluarkan oleh ITTV kalau tidak silap saya, sebuah channel YouTube. Dr. Jahid Siddiq juga membuat satu kesalahan yang fatal dari segi akademik. Saya mohon maaf ya. Saya tahu beliau adalah syekh tarikat. Itu lagi menyedihkan kita. Sepatutnya seorang syekh tarikat itu lebih tahu akan status hadis Jabir Nur Muhammad itu.